Mengaji lagi habis mazhab Syafi'i. Insya-Allah hatilah. Mazhab yang lain baik pi lu. Ni kita kalau nak mengaji pembandingan mazhab dah. Masbuk mayat pun tak erti lagi. Nak perbandingan apa, bagi reti dulu satu mazhab, lepas tu nak mengaji, nak naik selapis lagi, nak perbandingan mazhab, tak apalah. Ni tak ada nak erti betul lagi. Lah tak tahu nak buat gino. Nak buat ke mana dah ni? Mazhab ni kata kok ni, hak ni kata kok ni. Nak buat hak mana satu tak? Ngaji dulu, nak ngaji perbandingan mazhab kena mengaji juga usul fiqh. Kena tengok pula syarat-syarat mengikut mazhab. Jangan ambil tang perbandingan saja. Sebab ikut jadi talfiq tak tahu hala terus lagi ibadah tu. Sebab tu ulama susun kena dah. Cara tok guru kita bawa ni kena dah baca satu jenis. Jadi dan kedua. Jadi kita duk bincang ni iaitulah rukun bagi sembahyang mayat. Jadi rukun untuk sembahyang mayat ni dia tak sama dengan sembahyang biasa tu lah. Sembahyang hak kita duk sembahyang lah, maghrib apa semua tu. Kalau hak biasa tu 13 rukun. Hak ni sembahyang mayat dia hanya ada 7 rukun. 7 rukun. Jadi kita dah bincang dah rukun yang pertama, iaitulah berkenaan dengan niat. Ini kita masuk rukun yang kedua. Dia kata apa? Dan keduanya kedua daripada 7 perkara tu, rukun sembahyang mayat itu 4 kali takbir. Dia 4 kali takbir. Jadi 4 kali takbir tu dia masuk dalam kata rukun belakang. Dia tak semacam dengan sembahyang raya. Sembahyang raya ni walaupun takbir banyak, takbir hak rukun tu hanya takbiratul ihram. Adapun hak tambah lepas tu, takbir 7 kali tu hak tu sunat. Dia bukan rukun. Tapi untuk sembahyang mayat, 4 kali takbir, 4 tu dikira sebagai rukun. 4 tu dikira sebagai rukun. Dia kata apa? Maka jika dikurang daripada 4 kali takbir, kalaulah kita kurangkan, buat 3 dah lah. Kawan ni hak mati pun bukan bagus mana pun, nak takbir 4 kali dia tak. Pandai pula. Lah dia jadi tak bagus ni. Jadi dia kata apa? Nescaya tiada sah sembahyang seorang tu. Kalau kurangkan daripada 4 tu, kita buat 3 ke 2 ke 1 saja, maka tak sah. Tak sah. Sebab apa tak sah? Kerana tak cukup rukun lah. Dah rukun dia 4 kali, kita pergi buat 3, maka tak cukup rukun, tak sah. Rukun-rukun ni ma yatawaqqafu alaihi syai'un, barang yang terhenti di atasnya oleh sesuatu. Jadi nak kira sesuatu tu terhenti atas dia. Bila dia pun tak ada, maka sesuatu pun tak boleh kira apalah. Tak boleh nak kata terpakai sesuatu tu, tak boleh lah. Tak jadilah sesuatu tu. Jadi dia kena ada rukun ni, kena ada belakang. Dia kata apa? Dan jika ia seorang tu takbir lebih daripada 4 kali. Ni rajin telajak pula. Hak tadi kurang, hak ni rajin telajak. Dia takbir 4 kali. Walaupun dengan sengaja, walaupun takbir tu dengan sengaja. Dia takbir tu sajalah nak takbir bagi lebih. Nak buat 5 lah dia kata. Tuhan suka yang ganjil dia tak. Dia pandai pula. Dia pandai pula. Jadi dia kata apa? Maka jawab bagi jika ni, maka tiada batal sembahyangnya. Tak batal sembahyang. Jadi tak batal pun sembahyang tu.
Sebab apa tak batal? Kerana yang jadi batal sembahyang itu melebih rukun fi'li. Melebih ni maksud dia menambah. Itu maksud melebih. Dia tambah rukun fi'li. Adapun takbir, hak tu rukun qauli. Dia perkataan. Takbir ni bukan hak angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat. Kalau tak angkat pun tak apa lah. Nak duduk tani saja. Malah angkat ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi 4 kali cukup. 4 kali cukup lah takbir tu. Jadi cerita dia. Dia ni, apa yang kata kita lebihkan takbir ni, dia rukun qauli. Kita lebihkan rukun qauli, hak tu dia tak membatalkan sembahyang. Tapi kalau rukun fi'li, hak jenis perbuatan, hak tu batal sembahyang. Dalam sembahyang, dalam sembahyang tu banyaklah rukun hak jenis fi'li tu. Kalau kat sini apa dia, berdiri itulah. Berdiri tu rukun fi'li lah. Jadi dia kata apa? Maka takbir itu bukan rukun fi'li. Takbir itu dia bukan rukun fi'li, dia ni dikira sebagai rukun qauli, dia kira perkataan, dia bukan perbuatan. Itu takbir. Tetapi walaupun kata tak batal, istidrak pada kata tiada batal. Dia nak tarik cakap balik. Takut kita faham telajak. Kalau itu boleh buat ikut dan. Jadi dia kata apa? Tetapi jika ia seorang tu i'tiqad, dia berpegang dengan hati dia, takbir lebih daripada 4 kali itu. Jadi dia i'tiqad, takbir lebih daripada 4 kali itu batal sembahyangnya. Dia i'tiqad kata apa ni? Boleh jadi dia i'tiqad kata wajib ke, ataupun dia i'tiqad kata sunat. Samalah. Benda tak dituntut pun. Takbir lebih tu. Maka dia pegang dalam hati dia, takbir lebih daripada 4 kali tu. Maka hak tu batal sembahyang dia. Jadi dia kata apa? Nescaya batal sembahyang. Batal tu bila? Dengan ia seorang tu takbir lebih daripada 4 kali itu. Jadi dia ni kok ni. Dia kata apa? Jika ia i'tiqad takbir lebih daripada 4 kali itu batal sembahyang. Kan tu. Kalaulah dia pegang kata kalau takbir 4 kali ni batal sembahyang ni. Kot tu. Jawab dia nescaya batal sembahyang. Kalau dia takbir lebih tu batal sembahyang. Kalau dia tak i'tiqad apa? Dia tak i'tiqad kata lebih 4 kali bukan batal sembahyang pun. Dia pun pegang tu. Tu tak apalah. Tapi kalau dia pegang kata apa? Takbir lebih pada 4 ni boleh batal sembahyang. Lepas tu dia buat juga batal sembahyang. Tu faham lah. Jadi batal sembahyang dia. Dia kata nescaya batal sembahyang. Batal tu dengan ia seorang tu takbir lebih daripada 4 kali itu. Batal tu waktu dia dah mula takbir yang kelima tu lah. Bila dia takbir lebih 4 kali itu batal tu. Sebab apa? Sebab i'tiqad sesuatu yang batal sembahyang, kita pegang kata benda tu boleh batal sembahyang. Lepas tu kita pi buat, dia boleh batal sembahyang kita. Macam itulah. Asal takbir lebih daripada 4 kali tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Tiba-tiba dia pi i'tiqad kata boleh batal sembahyang ni. Takbir lebih. Lepas tu pi buat pula. Batal sembahyang. Boleh faham dah. Habis hang tu. Lagi dia kata adapun jika imamnya takbir lebih daripada 4 kali. Ni tu imam pula telajak. Boleh jadi dia masyak ke apa tak tahulah. 4 ke 3? 3 ke 4? 3 ke 4 dah ni takbir. Tu imam pun dia masyak, dia terlupa dah. Jadi kalau lebih daripada 4 kali, maka tiada wajib dan tiada sunat makmum turut pada takbir yang lebih itu. Tak wajib dan tak sunat. Tak ikut pun tak apa. Kalau ikut pun tak boleh pahala apa pun.
Nah, bukan sunat apa pun. Wajib pun tak. Lepas tu dia kata apa? Maka harus makmum itu niat furqah dengan imamnya dan beri salam. Harus. Dia niat mufaraqah, lepas tu bagi salam. Tu imam ni apa dia duk takbir sampai 5 kali. Tu imam pun tu dah nyanyok, dia ingat raya pula dah. Nah, orang mayat-mayat. Nah, dia takbir sampai 7 kali. Nah, ikut mayat raya dah. Nah, ikut mayat raya. Jadi ketika tu haruslah makmum ni dia nak niat furqah, lepas tu bagi salam. Tetapi istidrak pada kata harus tu. Walaupun kata harus tarik cakap balik, tetapi yang afdalnya, hendaklah makmum itu nanti beri salam serta imamnya. Hak afdal dia, hak banyak pahala dia, afdal ni banyak pahala. Tu afdal. Dia tunggulah tu imam tu. Lepas tu bagi salam dengan tu imam. Nampak? Habis. Lepas tu dia kata apa? Dan jika makmum itu turut imamnya pada takbir yang lebih itu, maka jawab bagi jika, maka tiada batal sembahyang makmum itu. Tak batal sembahyang makmum tu. Jadi bila makmum tu dia ikut tu imam tu, tu imam dia takbir lebih, batal tak sembahyang makmum? Tak batal. Habis tu hak tu lah takbir, dia tak banyak mana lah. Cuma dia tambah sikit benda sunat. Dia kata apa? Dan sunat angkat kedua-dua tangan pada tiap-tiap takbir yang 4 itu sunat. Kita angkat dua-dua tangan ni sunat. Kalau tak angkat tak dapat pahala sunat lah. Dia tak batal apa lah. Sebab betul takbir tu Allahu Akbar. Adapun hak lebih pada 4 tu, hak tu tak sunat angkat lah. Hak disunatkan hanya 4 takbir itu sahaja. 4 takbir hak dituntut tu saja. Tiba-tiba kita buat sampai 5. Nak buat 5 takbir, maka hak kali kelima tu tak disunatkan dah lah, angkat tangan. Kalau kita angkat juga kena kira pergerakan. Kalau tangan saja bergerak, kepala tak bergerak tak apa, tapi kalau tangan bergerak, kepala pi sekali, boleh batal sembahyang tu. Dia kira bergerak 3 kali berturut-turut pula. Habis Syarqawi, intaha Syarqawi, dia ambil dalam kitab Syarqawi, muka surat 340. Syarqawi ala tahrir. Lagi dia kata lagi, dan rukun yang ketiganya, yang ketiga daripada 7 perkara tu, pada sembahyang mayat itu berdiri betul. Berdiri betul. Berdiri betul pun rukun juga bagi sembahyang mayat. Sembahyang fardu. Tapi sembahyang sunat dia bukan rukun. Berdiri betul ni untuk sembahyang sunat dia bukan rukun. Sebab tu boleh orang yang nak sembahyang sunat ni dia sembahyang duduk. Tapi kalau untuk sembahyang fardu, sembahyang mayat ni, sembahyang mayat pun berdiri betul tu masuk dalam kata rukun juga. Masuk dalam kata rukun. Jadi tak bolehlah duduk saja-saja nak sembahyang duduk, tak bolehlah. Tu pun dia kata berdiri betul tu bagi yang kuasanya, bagi yang mampunya, mampu berdiri betul. Tapi kalau dia tak mampu ni terang mana? Ulama letak dhabit tak mampu ni sekira-kira kalau dia berdiri boleh hilang khusyuk. Tu. Hak tu kira tak mampu tu. Kalau dia berdiri sakit dia tu menyebabkan dia tak boleh nak tahan lah, boleh hilang khusyuk sembahyang tu. Maka ketika tu kira tak mampu, boleh dia nak duduk. Khusyuk tu khusyuk orang khusyuk lah. Kalau hak jenis tak khusyuk ni, saya berdiri tak khusyuk. Duduk pun tak khusyuk. Tidur tak khusyuk dah. Tapi tidur tepi mayat dah. Dia mau khusyuk sikit, duduk dalam kandar tu ni. Boleh tahu lah. Jadi dia kira khusyuk tu, dan dia kena kira orang yang khusyuk lah. Rolik orang khusyuk ni kalau sakit sampai tahap ni, dia hilang khusyuk ni. Kalau gitu boleh semayang duduk lah. Semayang duduk. Jadi tak ada masalah lah. Jadi berdiri betul ni bagi orang yang mampu. Jadi
Bila dia kata rukun ni, kita tak boleh nak duduk ikut suka macam sembahyang sunat tu, tak boleh nah. Dia kena berdiri dulu. Tak boleh berdiri baru duduk. Tak boleh duduk mengiring. Tak boleh mengiring melentang. Macam sembahyang fardu tak boleh mengiring melentang. Nah, lepas tu isyarat dengan kepala. Nah, lepas tu kalau tak boleh melentang dengan kelopak mata. Nah, kalau tak boleh dengan kelopak mata, dengan hati. Nah, hati bayangkan buat perbuatan sembahyang tu lah. Gitu je lah. Nah, kalau dengan hati pun tak boleh, dia kena duduk dalam qanda tadilah. Nah, tu dia mati lah tu. Habis. Lagi dia kata lagi, dan rukun yang keempatnya. Ni rukun yang keempat. Daripada 7 tu dia kata apa? Pada sembahyang mayat itu baca Fatihah. Nah, baca Fatihah masuk dalam kata rukun juga. Nah, sekali kita tengok sunat dak nak buat iftitah apa semua tu, dia ada bincang semua. Dia kata apa? Baca Fatihah. Maka sah baca Fatihah itu pada mana-mana takbir yang 4. Nah, sah. Kita nak baca Fatihah pada mana-mana takbir yang 4, sah, tak nak masalah apa. Nah, kita baca lepas takbir yang kedua kah? Takbir yang ketiga kah? Takbir yang keempat pun boleh. Nah, cuma afdal dia kita buat takbir yang pertama lah. Lepas takbiratul ihram tu terus kita baca Fatihah. Tu hak afdal. Tapi nak bincang kata sah, boleh. Nah, boleh lah kita nak buat takbir lain pun boleh, tak ada masalah. Ni untuk Fatihah je, adapun apa selawat apa semua tak boleh buat macam ni. Nah, selawat dia mesti lepas daripada takbir yang kedua. Nah, lepas tu doa untuk mayat mestilah lepas takbir yang ketiga. Nah, kot tu. Tapi kalau untuk Fatihah, letak mana-mana takbir pun tak apa. Tu Fatihah. Dia tak semacam dengan hak lain. Jadi Fatihah boleh kita baca mana-mana takbir. Cuma syarat dia jangan kita mula baca. Kalau kita nak letak mana-mana takbir tu, nak letak mana-mana takbir tu, dia ada syarat lah. Syarat dia jangan mula baca lagi lah. Nah, kalau kita dah mula baca pada takbir yang pertama, kita tak boleh nak ubah dah pergi takbir yang kedua. Kot tu. Nah, jadi jangan mula baca. Kalau mula baca, maka ketika tu tak boleh dah kita nak pindah pergi takbir lain, tak boleh. Tu dia kata mana-mana takbir. Ni pun dia kata apa? Atas yang muktamadnya. Atas yang muktamad. Atas qaul yang muktamad. Pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i macam itulah. Nah, ada juga pendapat muqabil dia, lawan bagi muktamad. Nah, pendapat hak lawan bagi muktamad ni, dia mengatakan Fatihah ni hanya pada takbir pertama sahaja. Tak boleh. Tak boleh pergi letak dekat takbir lain, tak boleh. Nah, hanya pada takbir yang pertama saja. Hak tu pendapat lain lah, lawan bagi muktamad. Dhaif lah. Tapi yang muktamad, nah, mana-mana takbir pun tak apa. Lepas tu dia kata, dan yang afdalnya, nah, hak banyak pahala dia mana? Baca Fatihah itu, kemudian ni selepas daripada takbir yang pertama. Lepas daripada takbir pertama, kita baca terus Fatihah. Maka hak tu yang afdal dia, hak tu yang banyak pahala dia. Nah, hak tadi cuma bincang lah. Cuma kurang-kurang kita tahu, nah, kalau baca takbir lain, orang tanya kita, aku baca tadi Fatihah takbir yang kedua, gino sembahyang mayat tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah puang. Nah, sebab Fatihah tak mestinya baca takbir yang pertama. Nah, cuma afdal saja letak dalam takbir yang pertama tu. Nah, lepas takbir pertama kan dalam takbir. Nah, kalau dalam takbir baca Fatihah pun dah duk sebut takbir. Maksud dia dalam apa? Lepas takbir pertama. Tu. Lagi dia kata lagi, dan sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hak ni sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bila dahulu tu sebelum daripada baca Fatihah. Sebelum kita baca Fatihah, sunat juga kita ta'awudz.
Nah, hak ni hukum dia sunat. Semayang mayat ni dituntut untuk pendek. Nah, untuk pendek kan tak apa, kan ta'awuz tak apa sebab ta'awuz pendek. Nah, bukan panjang. Nah, hak tak boleh hak panjang-panjang tu tak boleh lah. Nah, sebab tu tak dituntut. Sebab tu tengok dia kata dan tiada sunat baca doa iftitah, hak tu tak sunat. Nah, kita baca doa iftitah tu tak sunat. Dan tiada sunat baca surah pada semayang mayat, tak sunat agak. Ni baca Yasin pula. Nah, Yasin. Nah, bila nak habis mayat-mayat ni lama mayat-mayat. Tak. Jadi sak sunat kita baca surah. Nah, sebab semayang mayat tu dia dituntut takhfif. Nah, takhfif ni kita kena meringankan. Nah, dia kena percepatkan semayang mayat tu. Nah, buat hak ringkas-ringkas lah. Pas mayang doa tak apalah, doa tak ada masalah apa. Nah, cuma hak dalam sembahyang tu memang ditetapkan macam tu. Lepas sembahyang nak doalah. Nah, doa pun tak payahlah panjang sangat. Nah, kita ringkaskanlah. Nah, ringkaskan, cepatkan. Dia mayat gitulah. Dia elok kita cepatkan. Nah, sebab kalau dia tu orang yang baik, nah memang dia nak cepatlah. Dia tak sabar nak dapat balasan yang baik tu. Kalau orang yang jahat tu, nah orang jahat dia nak lambatlah. Nah, tapi kita kena cepatkan juga. Nah, tak boleh simpan lama-lama hak jahat ni sebab nah takut sial mai kat kita. Boleh faham tak? Kot tu. Lagi dia kata lagi masalah. Tiada wajib baca Fatihah pada takbir yang pertama. Tak wajib kita baca Fatihah pada takbir yang pertama. Tetapi walaupun kata tak wajib, istidrak pada kata tiada wajib. Tetapi jika ia seorang tu sudah masuk ni maksudnya mula baca Fatihah pada takbir itu takbir yang pertama tu. Dia dah mula dah baca Fatihah. Tu maksud masuk tu. Nah, dia mula baca Fatihah dah pada takbir yang pertama tu dia mulalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masuk dalam kata Fatihah lah. Nah, bila dia mula dah baca dalam takbir yang pertama tu, nescaya wajib ia seorang tu tamam baca Fatihah. Wajib dia kena tamamkan. Dia kena sempurnakan ataupun selesaikan. Tu tamam. Tamam ni sempurnakan. Sempurna tu maksud dia selesai lah. Wajib dia kena tamamkan bacaan Fatihah tu. Wajib dia kena tamam. Dia tak boleh dah dia nak pindah pitang lain tu tak boleh dah. Macam habang awal tadi lah. Nah, jadi bila dia mula baca Fatihah sikit Bismillah tak boleh dah nak pilih untuk baca dalam takbir yang kedua, tak boleh. Nah. Lepas tu dia kata tiada harus ni haram lagi batal. Nah, haram lagi batal. Mana ia seorang tu memutus ni dia berhenti bacanya Fatihah tu. Sebab apa dia memutus? Ilat pada kata memutus tu, orang panggil ilatun ba'isah. Maksudnya ilat yang mendorong. Nah, ilat yang mendorong dia nak berhenti baca Fatihah tu pasal apa? Kerana hendak bacanya Fatihah tu pada takbir yang lain. Nah, pada takbir yang lain. Dia nak baca Fatihah pada takbir yang lain. Dia berhenti baca. Nah, dia berhenti baca Fatihah tu, nak baca dalam takbir yang lain. Nah, maka hak tu haram lagi pula, batal sembahyang dia. Batal tu waktu mana? Batal tu ketika mana ketika mana dia dah mula takbir yang lain dah. Waktu tu batal. Dia start takbir hak lain lah. Kata dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nak baca dan takbir yang kedua, dan angkat Allahu akbar, batal sembahyang dia. Nah, batal sembahyang. Boleh faham lah. Kot tu. Ni masalah biasalah. Lagi dia kata adapun makmum yang masbuk. Nah, hak ni dia seolah nak abang kata apa? Hak masalah yang kata berhenti baca Fatihah tu,
Nah, masalah berhenti baca Fatihah nak baca dalam takbir yang lain. Berhenti baca Fatihah tu boleh batal semayang. Nah, hak tu lain daripada masbuk. Kalau masbuk macam mana pula? Adapun makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk. Semayang mayat pun ada masbuk. Ada masbuk dah. Nah, dia tak sama dengan masbuk semayang biasa ni. Nah, macam mana nak faham masbuk mayang mayat? Masbuk mayang mayat ni, nah, orang yang masbuk mayang mayat ni, dia masuk semayang tu, dia dapat imam pada lain daripada takbir yang pertama. Dah cakap betul lah. Boleh jadi dia dapat dalam takbir yang kedua, atau takbir yang ketiga, atau takbir yang keempat. Nah, jadi bila dia dapat tu imam tu dalam lain daripada takbir yang pertama, nama dia masbuk lah tu. Tu ingat tu, masbuk mayang mayat, dia bukan sama dengan semayang biasa. Nah, semayang biasa tu dia kena ukur pula. Nah, ukur masa, tak dapat masa yang pertengahan, tak dapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Tu masbuk mayang biasa tu. Bermula daripada takbir dia dah rokok imam. Dia tak ada masa tu. Tak dapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan, maka hak tu nama dia masbuk. Tapi untuk mayang mayat, dia dapat dalam takbir yang lain daripada takbir yang pertama imam, maka hak tu dikira sebagai masbuk. Dia pipi tu imam dah takbir yang kedua dah. Dia baru start takbir. Masbuk lah tu. Dah masbuk. Jadi masbuk ni dia kata apa? Maka wajib ia masbuk ni baca Fatihah. Wajib masbuk kena baca Fatihah. Bila kemudian daripada takbir yang pertama. Nah, kemudian ni selepas daripada takbir yang pertama dia lah. Bukan pertama tu imam dah lepas dah. Nah, hak pertama dia tu lah. Jadi dia kena baca Fatihah juga. Maka apabila imam bagi makmum masbuk tu takbir yang kedua. Bila tu imam tu takbir yang kedua nisbah bagi makmum, bukan nisbah bagi imam. Imam dia bukan duduk dalam takbir yang pertama dah. Dia dah lepas dah. Dia dah masuk takbir lain dah. Jadi yang kedua bagi makmum. Boleh jadi waktu tu imam dah masuk takbir yang keempat, boleh jadi. Ataupun tu imam dah masuk takbir yang ketiga. Nah, boleh jadi juga tu. Tu kena faham elok tu. Yang kata takbir yang kedua nisbah makmum. Nisbah dari makmum, tu imam takbir pula tu, hak tu dia nak kena ikut tu takbir yang kedua dia lah. Ikut tu. Jadi bila tu imam, nah dia kata apa? Apabila imam bagi masbuk tadi ni, makmum yang masbuk tu takbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu tinggal baca Fatihahnya. Dia kena tinggal baca Fatihahnya. Tinggal tu kalau tak habis. Kalau habis nak tinggal buat apa? Dah habis dah. Dia style Indonesianya. Dia laju sikit lah. Dia gear sambung daripada awal tu 7 ayat tu, Fatihah 7 ayat tu, 7 semua sambung. Tu. Dia buat gear sambung semua. Sprint test punya orang ni nak. Dia baca Fatihah laju sungguh. Dia dah habis, tak apalah. Dah habis tak apalah. Tapi kalau dia tak dah habis, baru duk nak mana? Maliki yaumiddin. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam takbir dah. Tu imam takbir. Allahu akbar. Katalah tu imam dah, dia takbir yang ketiga dah lah. Kita kata kita pi dapat imam dah takbir yang kedua dah. Kita baca-baca dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam takbir yang ketiga dah. Kita ni makmum ni macam mana? Wajib kena tinggal baca Fatihah tu, ikut imam takbir. Tu masbuk. Boleh faham lah? Ni banyak orang tak bincang benda ni. Tak tahulah kalau kat sini bincang dah, tak tahulah. Tapi kebanyakan itulah, bila kita lalu semua kitab ni baru kita nampak semua masalah. Lalu semua bagi habis orang kata. Dia cik tanya apa? Kitab ni nak habis bila?
Kalau duk kira tu diingatkan nak habis bab semayang lah. Kalau bab semayang tu tak jauh dah lah. Bab mayat ni tak jauh dah. Dia terlupa kata ada lagi bab zakat belakang tu. Zakat, puasa, haji ada lagi. Ada lagi separuh. Kita ni hak betul step tu baru separuh tu. Bukan habis lagi tu. Dia ada lagi separuh lagi. Jadi bila ada separuh lagi, kena sabarlah. Minta jangan bagi PKP ya. Kalau PKP kerak lambat lagi ya. Jadi dia kata apa? Apabila imam takbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu tinggal baca Fatihah. Lepas tu nak buat apa? Dan hendaklah makmum itu turut imamnya pada takbir imam itu. Dia kena turut terus. Turut tu imam. Kena turut tu imam pada takbir imam tu. Kot tu. Maka ditanggung oleh imamnya akan Fatihah makmum itu. Kena tu imam ni dia tanggung Fatihah makmum tu. Apa maksud tu imam tanggung Fatihah? Maksud dia memada Fatihah yang dibaca oleh imam tadi cukup dah. Hak tu imam baca awal tadi ni dia tak ada masuk lagi. Cukup dah hak tu dah cukup dah untuk tanggung Fatihah makmum lah. Lebih kurang tu dah. Tu imam belanja mudah cakap. Tu imam belanja itu. Ni masalah masbuk. Masalah masbuk. Intaha Syarqawi ambil muka surat apa ni? 341. Dan tersebut dalam Kashful Litham. Kashful Litham ni kitab Jawi kita tahulah boleh baca lah. Kalau umur panjang dan kot baca. Hak ni lagi banyak lah Kashful Litham. Dia masalah-masalahnya lagi susah kitab ni. Dia kitab Jawi lah. Dia kata apa? Makna ni bermula makna makmum masbuk. Makna makmum masbuk tu pada sembahyang jenazah. Pada tu orang panggil lil muqayyasah. Maksud dia nisbah. Nisbah pada sembahyang jenazah itu, yang kata makmum masbuk tu siapa dia? Khabar dia orang yang takbiratul ihram. Takbir tu bila? Kemudian ni selepas daripada takbiratul ihram imamnya. Lepas daripada takbiratul ihram imamnya. Apa maksud dia? Ni dia nak tafsir ataupun badal pada kata orang tu. Tafsir. Maksud orang takbiratul ihram selepas daripada takbiratul ihram imam ni apa dia? Mereka yang mendapat akan imamnya, imam bagi mereka tu makmum lah. Yang mendapat akan imamnya, imam mereka tu pada takbir imamnya yang kedua. Imam dah takbir yang kedua baru dia masuk. Hak tu masbuk tu. Atau yang ketiga atau yang keempat. Yang ketiga kah? Yang keempat kah? Bila dia baru nak mula takbir, imam takbir yang empat dah, maka nama dia masbuk. Nama dia masbuk. Habis. Sama ada takmim pada kata mendapat tu, nak mengumumkan lagi. Mendapat tu sama ada dapat masa baca Fatihah. Dapat masa baca Fatihah. Masa baca Fatihah maksudnya masa yang cukup untuk baca Fatihah. Tak kira lah. Dia ni dapat masa yang cukup untuk baca Fatihah atau tiada. Tiada tu tiada dapat. Dia tak dapat pun masa yang cukup untuk baca Fatihah. Tiba-tiba tu imam takbir lain pula. Hanya tu. Dia tak kira, dia bukan kira macam semayang biasa, masbuk macam biasa tu. Kalau masbuk macam semayang biasa tu, dia kena tilik masa bacaan Fatihah tu. Tapi untuk hak ni, dia kira dapat tu imam pada takbir yang lain daripada takbir pertama imam. Kot tu. Hak tu kira masbuk tu. Tak kira lah tu imam tu boleh jadi dia selawat tu. Selawat Ibrahimiyah tu dia slow sikit. Dia selawat, dia baru duduk takbir yang kedua. Dia baca selawat Ibrahimiyah tu dia baca pelan. Imam lama dia baca slow sikit. Cermat orang kata orang lama ni. Dia tak macam orang baru. Jadi kita ni dan nak baca Fatihah apa habis. Tak kira tetap nama masbuk. Nama masbuk. Jadi
dia kira dapat lain pada takbir yang pertama tu imam, hak tu masbuk lah tu. Nah, masbuk tu. Kot tu. Lepas tu dia kata apa? Maka jika ia seorang tu tiada qasad hendak baca Fatihahnya pada tempat yang lain. Tempat yang lain tu daripada takbir makmum tu, makmum yang masbuk tu yang pertama. Kalaulah dia ni tak ada qasad nak baca lagi lah dalam takbir yang kedua, nak baca dalam takbir yang tiga lah. Kalau dia tak ada qasad nak baca Fatihah pada tempat yang lain, maka wajib ia makmum masbuk ni baca Fatihah pada takbirnya yang pertama. Jadi dia boleh juga nak pilih takbir yang lain, cuma syarat dia kena qasad lah untuk baca dalam takbir yang lain. Tapi kalau dia tak ada qasad, dia kena baca Fatihah tu dalam takbir yang pertama. Dan jika ia makmum masbuk tu tiada dapat masa baca Fatihah, atau tiada dapat tamamnya, tak dapat tamam ni, tak dapat sempurnanya Fatihah, tak dapat nak selesaikan Fatihah tu, tak selesai, tak ada nak habis, maka takbir imamnya. Tengok tu imam pun takbir, maka ni dengar lalu. Lalu tu imam pun takbir. Tu. Imam dia takbir tu takbir mana? Pada yang lainnya. Pada yang lain ni, pada takbir yang lainnya. Tu imam pindah pi takbir hak lain lah. Boleh jadi takbir nombor 3 dah. Boleh jadi takbir nombor 4 dah. Tu. Kalau takbir pertama tak ada, sebab kalau kita dapat dalam tu imam dalam takbir pertama, kita bukan masbuk. Itu tak apalah. Ni cerita kita masbuk. Masbuk ni maksudnya kita kena dapat lain daripada dalam takbir pertama lah. Maksudnya dah takbir yang kedua dah. Dah takbir yang kedua boleh jadi tu imam takbir yang ketiga dah. Tu imam dah pindah takbir yang ketiga dah. Kita tak ada nak habis Fatihah. Nescaya jawab bagi jika nescaya gugurlah baca Fatihah daripada makmum yang masbuk itu. Gugurlah waktu tu. Tak payah baca, terus ikut. Tak payah nak habis lah, terus ikut imam takbir. Ikut imam takbir. Tu masbuk dalam bab semayang mayat. Habis. Maka ditanggung oleh imamnya akan Fatihahnya. Tu imam tanggung Fatihah dia. Samalah hak dalam sebut hak tadi ni macam tu juga. Hak bincang macam tu juga, cuma hak tadi ni dia ambil dalam kitab Syarqawi. Hak ni dia ambil dalam kitab Kashful Litham. Nak bang perbincangan amat samalah, sebab ni semua dalam mazhab kita Syafi'i. Ni tu kata mengaji lagi habis mazhab Syafi'i. Insya-Allah hatilah. Mazhab yang lain baik pilu. Ni kita kalau nak mengaji pembandingan mazhab dah. Masbuk mayat pun tak erti lagi. Nak perbandingan apa, bagi reti dulu satu mazhab, lepas tu nak mengaji, nak naik selapis lagi, nak perbandingan mazhab, tak apalah. Ni tak ada nak erti betul lagi lah, tak tahu nak buat gimana. Nak buat ke mana tak ni? Mazhab ni kata kot ni, hak ni kata kot ni, nak buat hak mana satu atau ngaji dulu, nak ngaji perbandingan mazhab kena mengaji juga usul fiqh. Kena tengok pula syarat-syarat mengikut mazhab. Jangan ambil tang perbandingan saja. Sebab ikut jadi talfiq tak tahu hala terus lagi ibadah tu. Sebab tu ulama susun kena dah. Cara tok guru kita bawa ni kena dah baca satu jenis. Lagi dia kata lagi, maka jika makmum masbuk itu, ia makmum masbuk tu qasad, dia ada qasad hendak baca Fatihah. Dia ada qasad nak baca Fatihah. Mana pada yang lain daripada takbir yang pertama. Pada yang apa yang ni takbir yang lain daripada takbir yang pertama. Makmum kata hari aku nak baca Fatihah dalam takbir yang kedua tu, maka harus ia makmum tu baca pada tempat yang ia makmum tu qasad itu. Harus dia nak baca pada tempat yang qasad tu. Tetapi sunat ia baca, ia makmum tu baca Fatihah pada takbir yang pertama. Sunat dia baca pada takbir yang pertama, jangan baca pada takbir yang kedua. Kok tu bermula syarat sah sembahyang mayat yang hadir. Wallahu a'lam.